Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada penonton-penonton di luar sana. Apa khabar anda semua? Sihat? Jika sihat, saya doakan, jika tidak sihat, saya doakan anda semua cepat sihat dan cepat sembuh. Sebelum kita mulakan video kita, marilah kita membaca doa, okey? membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min wazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay guys, berjumpa lagi kita di channel Hati Pandai Official. Okay, jadi pada video kali ini saya ingin membahaskan saya ingin membahaskan tentang sejarah tingkatan 2 lagi, iaitu bab 4 bab 4 4.2 keunikan warisan kerajaan alam Melayu, masyarakat kerajaan alam Melayu. Okay. Keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Pengenalan. Keunikan warisan bermaksud legasi, kebijaksanaan dan keunggulan yang ditinggalkan oleh pemerintah terdahulu untuk diwarisi oleh generasi seterusnya. Kerajaan alam Melayu memiliki keunikan warisan seperti sistem pemerintahan beraja, kebijaksanaan pemerintah, perkembangan kegiatan ekonomi, perkembangan sosial budaya dan amalan beragama. Keunikan warisan inilah yang menjadikan tamadun Melayu gemilang seperti tamadun-tamadun dunia yang lain. Okey, selanjutnya kita pergi ke sistem pemerintahan beraja. Sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu berasaskan sistem beraja. Keunikan warisan sistem pemerintahan di alam Melayu dapat dilihat apabila pemerintah mengasimilasikan pengaruh agama dalam pentadbiran. Raja menjadi tonggak utama kerajaan. Kedudukan raja diperkukuhkan dengan sistem pemerintahan yang dibantu oleh para pembesar dan memperoleh ketaatan daripada rakyatnya. Okey, yang pertama pemilihan raja. Pemilihan raja berasaskan keturunan dan pembesar mengesahkannya. Okey. Keturunan diraja dianggap suci dan berdaulat. Raja juga boleh dipilih daripada golongan tentera seperti dalam kerajaan Funan dan Champa. Wanita keturunan diraja boleh dilantik sebagai pemerintah seperti dalam kerajaan Majapahit. Okey, kedua, kedudukan raja pula. Semasa pengaruh Hindu dan Buddha berkembang, raja dianggap sebagai titisan dewa dan mesti dihormati. Kedatangan Islam memperkenalkan konsep khalifah. Raja-raja sentiasa ditaati. Mengingkari raja dianggap mengingkari Tuhan dan perbuatan tersebut adalah menderhaka. Okey, ketiga, gelaran pemerintah pula. Pengaruh Hindu dan Buddha memasyhurkan gelaran raja dan maharaja. Gelaran sultan digunakan setelah kedatangan Islam. Okey, raja juga digelar bagi menggambarkan kebesaran kuasa seperti raja di gunung dan maharaja pulau. Terdapat golongan raja yang diberi gelaran mengikut identiti dan keunikan kerajaan mereka. Okey. Misalnya Raja Funan, Champa, Angkor, Sriwijaya yang menggunakan gelaran Sanskrit iaitu Varman. Okey, kat sini dah ada bagi gambar lukisan pada dinding Candi Bor
Borobudur yang menunjukkan situasi menyembah raja. Saya tak dapat tunjukkan sebab saya baca tulisan Braille. Untuk pengetahuan umum, saya adalah orang yang OKU lah, baca buku Braille. Okay, next, kebijaksanaan pemerintah. Yang pertama, memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Pemerintah memilih lokasi yang strategi sebagai pusat pemerintahan, penempatan dan pelabuhan, iaitu di pesisiran pantai ataupun di lembah sungai. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan pemerintah menggunakan alam sekitar dalam memperkembangkan kegiatan pertanian di kawasan subur seperti lembah sungai, contohnya di Angkor, di Kerajaan Angkor dan Majapahit. Sungai juga berfungsi sebagai laluan pengangkutan utama. Kedua, memilih tempat yang menjadi laluan antarabangsa timur dan barat seperti pelabuhan CEO di Funan dan Palembang di Sriwijaya. Sebenarnya mengambil kira petunjuk arah yang memudahkan pedagang singgah di pelabuhan seperti bukit atau gunung dan teluk. Contohnya Gunung Jerai yang menjadi mercu tanda Kerajaan Kedah. Okey. Bukit dan teluk juga membantu dalam aspek pertahanan. Sebenarnya kebijaksanaan pemerintah merupakan ciri unik yang membolehkan kerajaan alam Melayu berkembang dengan cepat dan bertahan lama. Hal ini juga menyebabkan kerajaan luar tertarik untuk menguasai kerajaan alam Melayu. Kebijaksanaan pemerintah dalam memilih lokasi yang strategik diwarisi hingga hari ini. Seterusnya, kedua, menjalinkan hubungan diplomatik. Pemerintah menjalinkan hubungan diplomatik yang berterusan bagi menjamin kemakmuran kerajaan. Kebijaksanaan pemerintah dilihat melalui bentuk hubungan diplomatik. Iaitu yang pertama, hubungan persahabatan. Kerajaan Sriwijaya mengirimkan utusan persahabatan ke China pada abad ke-7. Kerajaan Majapahit menjalinkan persahabatan dengan China pada abad ke-14. Ternyata bantuan ketenteraan atau senjata Maharaja Chola dari India menghantar bantuan tentera ke Sriwijaya untuk membantu menyelesaikan pemberontakan pada abad ke-11. Perkahwinan pemerintah Majapahit Raden Wijaya dengan puteri Kerajaan Singhasari pada abad ke-13. Sebenarnya hubungan diplomatik penting untuk memelihara kedaulatan kerajaan, mendapatkan perlindungan, meluaskan jaringan perdagangan dan memperkukuh agama dan budaya. Oleh sebab keunikan dan faedah yang diperolehi, kelangsungan hubungan tersebut diwarisi oleh kerajaan-kerajaan Melayu. Selepasnya hingga hari ini. Kat sini dia bagi gambar tasik Tonle Sap di Kemboja merupakan kawasan yang subur dan menjadi sumber air minuman serta aktiviti pertanian masyarakat kerajaan Angkor. Tasik ini masih
kekal berfungsi hingga hari ini juga. Okey. Next, sistem pemerintahan beraja yang dilaksanakan dalam Kerajaan Alam Melayu terbukti berjaya mengangkat kemasyhuran kerajaan dan pemerintahnya. Sistem yang unik dan berkesan ini diwarisi pula oleh Kerajaan Melayu yang lahir selepas kerajaan tersebut. Sistem pemerintahan beraja ini masih diamalkan hingga hari ini dengan pengubahsuaian mengikut peredaran masa dengan beberapa buah negara. Okey. Terusnya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Alam Melayu bergantung pada lokasi pertempatan mereka. Okey. Pertempatan berkembang sama ada di lembah sungai maupun persisiran pantai. Laluan mencorakkan jenis kegiatan ekonomi yang boleh dilakukan untuk menyara hidup dan menjalankan perdagangan. Okey, yang pertama memanfaatkan kesuburan tanah masyarakat Kerajaan Alam Melayu, memanfaatkan kesuburan tanah untuk menjalankan kegiatan pertanian. Kawasan lembah sungai Mekong, Sungai Musi, Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas menjadi tapak pertanian yang penting dan diwarisi dari zaman ke zaman. Pertanian yang penting dan diwarisi dari zaman ke zaman. Okey, di sini dia dibagi gambar lembah sungai Berantas yang masih menjadi tapak pertanian hingga hari ini. Okey, kedua mencipta sistem pengairan. Masyarakat Kerajaan Alam Melayu memiliki kemahiran mencipta sistem pengairan seperti barir dan sistem saliran untuk memastikan bekalan air mencukupi di kawasan pertanian. Oleh itu, tanaman utama seperti padi dan rempah ratus serta tanaman sampingan dapat diusahakan sepanjang tahun. Keunikan dalam kemahiran ini merupakan warisan yang penting terhadap perkembangan ekonomi tamadun Melayu. Okey, di sini ada gambar barir bersebelahan dengan angka watt. Okey. Seterusnya yang ketiga iaitu membina pelabuhan. Okey, yang ketiga. Okey, pemerintah dan masyarakat Kerajaan Alam Melayu telah mendirikan pelabuhan di lokasi yang strategi dan mudah dikunjungi oleh para pedagang dari timur dan barat. Pelabuhan di Kerajaan Alam Melayu berkembang dalam 3 bentuk, iaitu yang pertama pelabuhan pembekal. Pelabuhan persinggahan untuk membekalkan bahan dagangan dan bekalan makanan kepada pedagang. Okey, kedua pelabuhan kerajaan. Okey. Pelabuhan pembekal yang berkembang apabila wujudnya pusat pentadbiran dan atau kerajaan di pelabuhan tersebut. Dan yang ketiga, pelabuhan entrepot, iaitu pelabuhan ini menjadi tumpuan pedagang dan berperanan sebagai pengumpul, pengendali dan pengedar barang dagangan daripada para pedagang serantau dan antarabangsa. Okey, seterusnya kegiatan perdagangan membolehkan berlaku interaksi antara kerajaan
serantau dengan kerajaan antarabangsa. Masyarakat kerajaan alam Melayu memiliki kemahiran yang tinggi dalam ilmu pelayaran, mahir selok-belok laluan laut dan sungai serta boleh menyelam dalam tempoh yang agak lama ya. Okey, keunikan kegiatan pertanian dan perdagangan ini merupakan warisan yang diteruskan oleh kerajaan Melayu seterusnya. Okey. Next, perkembangan Sosial budaya pula. okey. Keunikan perkembangan Sosial budaya masyarakat kerajaan alam Melayu merupakan warisan yang sangat bernilai. Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam aspek tulisan, bahasa, persuratan dan seni bina. Okey, yang pertama sistem tulisan dan bahasa. Okey, masyarakat kerajaan alam Melayu telah mengadaptasi pengaruh luar untuk memperkembangkan sistem tulisan dan bahasa mereka. Tulisan Pallava dan Kawi yang berasal dari India digunakan dengan meluas sebagai medium tulisan bahasa tempatan dan Sanskrit. Demikian juga Huruf-huruf Arab disesuaikan sehingga terbentuknya tulisan Jawi yang menjadi warisan sistem tulisan masyarakat Melayu hingga kini. Okey, di sini ada gambar Buku hikayat Amir Hamzah, karya persuratan dalam bahasa Melayu dan ditulis dengan tulisan Jawi. Sorry lah, berpeluh saya tak pakai kipas. Okey. Seterusnya yang kedua, persuratan pula. Masyarakat kerajaan alam Melayu Telah mempamerkan keintelektualan melalui kegiatan persuratan. Pada awalnya, kegiatan ini berkembang dalam bentuk batu bersurat sehinggalah lahir karya-karya dalam bentuk manuskrip. Okey, keunikan intelektual ini diwarisi dan diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Melayu. Okey, seterusnya ketiga, seni bina. Kemahiran dalam seni bina merupakan keunikan yang menjadi warisan kerajaan alam Melayu. Seni bina Dihasilkan bagi memudahkan kehidupan seperti dalam perkembangan kegiatan pertanian, pelayaran, perdagangan dan keagamaan. Kehidupan di persisiran pantai dan lembah sungai melahirkan melahirkan petukang kapal yang handal. Okey, di sini ada gambar Ukiran dinding pada Angkor Wat, Angkor Thom, menggambarkan warisan seni bina perkapalan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, next amalan beragama pula. Sebentar kita nampakkan ke sini. Kalau tak nampak nanti komen ke bawah. Okey, seterusnya amalan beragama pula. Agama memainkan peranan penting dalam membina corak kehidupan dan memperkaya kebudayaan tempatan masyarakat kerajaan alam Melayu. Hal ini dibuktikan melalui keunikan warisan dalam amalan beragama. Keunikan warisan dalam amalan beragama, masyarakat kerajaan alam Melayu mengamalkan sifat terbuka dalam amalan beragama. Kepercayaan awal disesuaikan dengan penyebaran agama Hindu dan Buddha. Islam juga tersebar secara aman. Okey, kesannya
Keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu tergambar melalui anutan pelbagai agama. Contohnya, sebahagian masyarakat kerajaan Champa dan Angkor menganut agama Hindu dan sebahagian yang lain menganut agama Buddha pada masa yang samalah. Okey, sifat toleransi juga merupakan keunikan dalam amalan beragama masyarakat kerajaan alam Melayu. Penganut agama Hindu membina Candi Prambanan berdekatan dengan Candi Borobudur, tempat ibadat penganut agama Buddha di Jawa Tengah. Agama menjadi simbol penyatuan raja dan rakyat. Raja memerlukan golongan agama untuk mengukuhkan kedudukannya di atas takhta kerajaan. Okey, misalnya golongan Brahmi. Golongan Brahmin mempunyai peranan yang besar semasa pertabalan raja. Pengasas kerajaan Angkor, Jayavarman II, diisytiharkan kedudukan baginda sebagai dewa raja oleh seorang Brahmin bernama Hiranyadama. Golongan agama juga diberi tempat dan status yang istimewa dalam kerajaan. Mereka dilantik sebagai pentadbir dan penasihat pemerintah, misalnya dalam kerajaan Funan, Sriwijaya dan Angkor. Warisan ini diteruskan oleh kerajaan lain dengan alam Melayu. Candi besar dibina sebagai lambang keagungan sesebuah kerajaan dan dikagumi hingga hari ini. Buktinya dengan binaan Candi Borobudur, Angkor Wat, Candi Prambanan dan Candi Muara Jambi. Candi ini menjadi institusi agama yang berperanan sebagai pusat ibadat, tempat pemujaan roh nenek moyang dan pusat perhimpunan para pendeta. Apabila agama Islam tersebar, masjid pula dibina sebagai pusat ibadat, pendidikan dan kebajikan. Keunikan sistem pendidikan Islam melalui institusi pondok atau madrasah merupakan warisan yang diteruskan hingga hari ini. Seterusnya, kepelbagaian agama dan kepercayaan melahirkan masyarakat yang harmoni dan saling menghormati. Sifat ini diwarisi oleh masyarakat alam Melayu hingga hari ini. Seterusnya, sistem pemerintahan beraja, kebijaksanaan pemerintah, kegiatan ekonomi, perkembangan sosial budaya dan amalan beragama merupakan keunikan masyarakat kerajaan alam Melayu. Keunikan ini diwarisi oleh kerajaan-kerajaan Melayu yang lahir kemudiannya. Oleh sebab itu, generasi kini haruslah menghargai setiap keunikan tersebut dan menghayati warisannya. Bentar ya. So itu saja untuk video pada kali ini. Bentar saya cek. Ada lagi ni.
Sebentar. Ya Allah. Okey, saya akan share lagi sikit lagi saya akan share kepada anda, iaitu sebentar, saya akan sharekan dekat anda sedikit tentang agama dan kepercayaan ni. Okey, tak apalah. Okey, ni imbas kembali ni anda boleh buka di muka surat 66. Okey. 66. Itulah muka surat 66. Imbas kembali agama dan kepercayaan itulah, untuk bab doa untuk 4.2 ni. Boleh lihat di di buku teks sejarah tingkatan 2. Jadi sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sebelum saya akhiri video, jangan lupa tekan butang like, subscribe and share video ini. Okay guys, support channel ini agar channel ini semakin berkembang. Bye bye.